Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Su dalam channel Zaratul Zarul. Selamat datang ke channel Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita sambung lagi tajuk minggu lalu, ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai elemen mekatronik. Sekarang kita masuk kepada tajuk 1.1.3 iaitu menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey. Ini adalah contoh produk mekatronik, kereta kawalan jauh, pintu gelangsa automatik, mesin basuh automatik. Kita tengok gambar foto 1.7 menunjukkan contoh produk mekatronik yang sering kita temui dalam kehidupan seharian. Setiap elemen yang digabungkan dalam produk mekatronik tersebut mempunyai fungsi yang tersendiri bagi memastikan produk dapat berfungsi dengan berkesan mengikut arahan yang telah diatur carakan. Kita tengok yang pertama. Contoh produk yang pertama ialah kereta kawalan jauh. Kereta kontrol lah ni. Okey, kereta kawalan jauh merupakan salah satu contoh produk mekatronik yang mudah. Fungsi elemen mekatronik pada kereta kawalan jauh diterangkan secara terperinci dalam Rajah 1.4. Ini tengok yang pertama. Pada kereta kawalan jauh terdapat sistem mekanikal. Ya. Ingat, mekatronik kena ada 4 elemen. Mesti ada. Tidak ada 4 ni, dia bukan mekatronik. Yang pertama ialah mekanikal. Okey, pada kereta kawalan jauh terdapat gear. Apa tu gear? Ini gear. Ini gear, ya. Yang bergigi ni ialah gear. Gear berfungsi untuk mengurangkan atau meningkatkan hal laju dan menambah daya kilas torque motor. Gear ni berfungsi mengurangkan atau meningkatkan hal laju, ya, dan menambah daya kilas. Okey, yang kedua ialah sistem elektronik. Yang kedua ialah sistem elektronik. Ingat, kita sudah belajar apa tu elektronik. Elektronik dia ada komponen-komponen elektronik lah. Okey. Kalau kamu tengok di sini, ini adalah papan litar. Ada kapasitor. Ada mikro pengawal. Ya, apa lagi ni? Ada perintang, ada LED, ada perintang. Ada relay, geganti dan banyak lagi lah. Itu antara komponen-komponen elektronik. Dan daripada komponen ini terbentuklah sistem elektronik. Apa fungsi sistem elektronik? Menerima dan menukarkan isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor arus terus. Ini fungsi sistem elektronik. Kan ada remote. 1 litar untuk remote. 1 litar kita letak pada kereta kawalan jauh. Okey. Yang litar pada kereta kawalan jauh menerima isyarat dari alat kawalan jauh. Ya. Menukar kepada isyarat elektrik bagi menggerakkan, memacu motor
memacu motor arus terus, dia menggerakkan, ya. Okey, itu fungsi sistem elektronik. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu sistem kawalan dan pengatur caraan. Ya, elemen yang ketiga pada sistem produk mekatronik alat kereta kawalan jauh ialah sistem kawalan dan pengatur caraan. Terdiri daripada mikro pengawal. Itu mikro pengawal. Ini yang kamu tengok ni. Macam labah-labah ni. Ya. Dan sistem kawalan yang diatur cara. Sistem kawalan yang diatur cara ini. Ini sistem kawalan. Ini atur cara. Ya. Ingat cikgu sudah ajar tingkatan 2 menggunakan magnet code. Itu adalah sistem kawalan. Kita masukkan dia punya kod-kod bacaan pada sistem tersebut. Kemudian kita sambung kepada litar ini, ya. Okey. Berfungsi untuk mengawal hal laju dan arah putaran motor. Fungsi sistem kawalan dan pengatur caraan ni adalah untuk mengawal hal laju dan arah putaran motor arus terus pada kereta tadi, kereta kawalan jauh. Okey, kita pergi kepada yang keempat. Elemen yang keempat pada kereta kawalan jauh ialah sistem elektrik. Sistem elektrik ni ada bateri. Bateri ni adalah bekalan tenaga elektrik. Bekalan kepada tenaga elektrik. Ya. Tak ada bateri, maka kereta kawalan tidak boleh berfungsi. Jadi dia sebagai sumber tenaga elektrik. Ya. Ini adalah motor arus terus. Ini yang akan berpusing. Berpusing. Ya. Disambung kepada tayar. Okey. Itu adalah sistem elektrik. Kita pergi kepada contoh produk yang kedua, iaitu pintu gelangsa automatik. Apa tu pintu gelangsa automatik? Ini biasa kamu tengok di aircon safe. Apa cikgu tulis ni? Aircon safe tu, ingat aircon safe. Tahu kan aircon safe tu kan? Pintu dia pandai terbuka sendiri kan? Pandai tertutup. Itu namanya pintu gelangsa automatik. Dia gelongsor, ya. Sering anda temui di pasaraya juga merupakan produk mekatronik. Yang pintu aircon safe tu adalah salah satu contoh produk mekatronik. Apa fungsi elemen? Okay, kita tengok yang pertama. Sistem mechanical. Okay, pada sistem mechanical, pintu gelangsa automatik ada komponen yang terdiri daripada takal. Ini takal. Ini yang panjang ni ialah tali sawat, dia melalui takal. Ini pun takal. Ini tali sawat. Ya. Berfungsi untuk membuka dan menutup pintu. Inilah ni yang berpusing. Kalau kamu lalu depan pintu tu, dia pun terbuka sendiri. Tali sawat ni pun bergerak, ya. Okey, gear. Nampak ke gear di sini? Gear pada motor membantu memudahkan pergerakan. Ada gear ke nampak ke tak nampak di sini, ya. Okey, mechanical ada takal.
ada tali sawat, ada gear. Ini adalah komponen mekanikal, ya. Okey, kita tengok fungsi elemen yang kedua yang terdapat pada pintu gelangsar, iaitu elektronik, sistem elektronik. Ingat, bila disebut elektronik mesti ada komponen, mesti ada papan litar elektronik, ya. Papan litar. Sini ada banyaklah komponen macam-macam, ya. Ada perintang, ada diode, perintang boleh laras, berganti dan sebagainya lah. Okey, komponen elektronik disatukan dalam litar pemacu motor. Okey, ini adalah litar pemacu motor dan ini adalah penderia gerakan. Kalau kamu tengok di atas pintu aircon safe tu, dia ada satu alat yang begini. Fungsi dia ialah untuk mengesan ada pergerakan. Kalau kamu lalu depan, dia akan kesan kamu. Kalau kambing ke lalu, anjing ke lalu, dia akan kesan. Yang penting ada pergerakan. Okey. Seterusnya ialah sistem elektrik, terdiri daripada motor arus terus. Ini motor arus terus, ini besar. Ini gear, ya. Ini gear. Pada motor ni ada gear. Terdiri daripada motor arus terus dan pengubah. Ini transformer, bukan transformer robot tu. Transformer mengubah. Ingat cikgu ada ajar tingkatan 2. Apa tu transformer? Mengubah tenaga elektrik, ya, rendah kepada tinggi, tinggi kepada rendah. Okey, apa fungsi sistem elektrik? Berfungsi untuk membekalkan tenaga elektrik pada keseluruhan sistem. Itu sistem elektrik. Ya, dia membekalkan tenaga kepada sistem pintu gelangsar tadi. Seterusnya, sistem kawalan dan pengaturcaraan. Terdiri daripada sistem kawalan yang telah diatur cara. Sudah disusun. Contoh, dia sudah susun, diatur cara, dia disusun, atur. Contoh, ya. Sistem tu dia letak arahan, pintu akan terbuka apabila ada pergerakan berlaku. Dibuka berapa saat? Contoh, 5 saat. Kemudian akan tertutup balik. Begitulah dia disusun, diatur, cara diatur. Okey, apa fungsi dia? Untuk memproses isyarat input dari penderia gerakan. Penderia gerakan tadi yang hitam tu, dan menghantar isyarat output kepada pemacu motor arus terus untuk membuka dan menutup pintu. Ya. Dia terima isyarat. Penderia gerakan tadi dia terima isyarat. Apabila kamu berdiri di depan tu, dia mengesan ada orang. Kemudian apabila dia kesan ada orang, dia hantar isyarat, oh ada orang di depan pintu. Dan pemacu motor akan berpusing untuk membuka dan menutup pintu. Itu fungsi sistem kawalan. Inilah contoh sistem kawalan pada pintu gelangsar. Okey. Contoh produk yang ketiga ialah mesin basuh. Automatik, tak semestinya yang pintu depan, boleh juga pintu atas. Ya, pintu atas pun ada yang automatik. Ini biasa kamu tengok di kedai Dobi lah. Ya. Okey. Terdapat 4 juga elemen. Macam biasa, kalau nama mekatronik, dia akan ada 4 elemen. Sistem mekanikal. Apa komponen yang ada? Takal. Takal. Mana takal? Ini takal. Takal sini, takal sini. Ya, takal.
ada tali sawat. Ini tali sawat menyambung kepada takal. Kemudian gear. Tak nampak gear di sini. Okey. Drum. Inilah drum yang tempat letak baju tu. Dan galas berbola. Ini tak nampaklah di mana dia guna. Ya. Gabungan komponen ini menghasilkan putaran pada drum ketika mencuci pakaian. Okey. Tengok lagi. Sistem elemen yang kedua yang terdapat pada mesin basuh automatik, iaitu sistem elektronik. Ingat cikgu cakap tadi, apabila sebut sistem elektronik mesti ada komponen elektronik. Ya, di sini komponen dia ada butang. Ini butang. Kalau mesin basuh yang di atas, masuk baju di atas tu, di ataslah butang dia. Kamu tekan on, off, start, pause. Ya. Ini ada antara komponen lah. Ada diode, ada kapasitor, ada IC. Banyak lagi ni komponen lain yang kecil-kecil ya. Okey, ini adalah contoh. Lain mesin basuh lain. Mesin basuh di rumah kamu mungkin tak sama dengan sini lah. Okey, kita tengok sistem yang seterusnya ialah sistem elektrik. Ingat, sistem elektrik membekalkan tenaga elektrik. Tak ada elektrik, mesin basuh tak boleh berfungsi. Ya, membekalkan tenaga elektrik kepada sistem kawalan motor. Arus ulang alik ini. Arus ulang alik dan pengubah. Pengubah tadi inilah yang cikgu cakap. Ini bahasa Melayu. Pengubah. Transform. Ubah. Okey. Seterusnya ialah sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey. Sama juga fungsi, cuma berubah bergantung kepada produk. Okey, mikro pengawal diatur cara untuk menghasilkan tindakan kawalan terhadap sistem elektrik, sistem elektronik dan sistem mekanikal dalam fungsi mesin basuh. Dia bergabung sekali dengan elektronik, ya. Okey, fungsi kawalan bergantung kepada pengatur caraan yang direka. Contoh mesin basuh kamu. Diset sudah. Mula-mula apa? Masuk kain. Yang kedua, on. Apabila on, apa jadi? Mesin berpusing kan? Dicek dulu kan kain beratnya macam mana. Kemudian apa jadi? Air masuk. Lepas tu dia suruh masuk sabun. Dia sudah ada situ kan sabun banyak mana. Okey, lepas tu kamu tutup, dia berjalan lah. Contoh 30 minit pusing. Kemudian 5 minit spin. Kemudian 30 minit pusing contoh, sampailah siap. Ini semua sudah dimasukkan, sudah disusun, dimasukkan, diatur cara dalam panel kawalan. Semua arahan-arahan ini, ya. Sebab tu kalau kamu tengok mesin basuh tu, benda yang sama saja dia berlaku. Masuk kain, lepas tu on, lepas tu semualah sampai siap. Begitulah sampai dirosak. Okey, itu untuk sistem kawalan dan pengatur caraan. Sampai sini dulu cikgu terangkan tentang fungsi setiap elemen mekatronik pada contoh produk sedia ada. Ya, banyak lagi produk yang ada yang kamu guna di rumah, macam
pemain DVD. Apa lagi di rumah kamu? Kipas automatik dan sebagainya lah, kipas yang pakai remote tu. Okey, sampai sini saja. Kita jumpa lagi untuk tajuk seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.